saya hormati Barisan Pentadbir Tuan Haji Kamsani bin Muhammad, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Samsudin bin Latif, Penolong Kanan Hakim Al-Murid, Puan Nur Azah binti Badarudin, Penolong Kanan Co-Curriculum, Encik Mak Rosli bin Ishak, Penolong Kanan Pendidikan Khas, yang dihormati Puan Siti Nazirah binti Ibrahim, Penyelaras tahun 1, guru-guru tahun 1, ibu bapa penjaga murid-murid tahun 1 bagi sesi persekolahan 2022-2023. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya dapat kita mengadakan sesi taklimat ringkas pada hari ini dalam orientasi tahun 1 kepada ibu bapa tahun 1 bagi aliran perdana dan juga PTKI. Walaupun kekangan yang kita hadapi berikutan penularan COVID-19, saya tetap mengharapkan taklimat secara norma baharu ini tercapai hendaknya dari segi tujuan, objektif dan juga sasaran. Terdahulu, salam perkenalan daripada saya, Nazhatul Fiza binti Zainuddin, Guru Besar SK Taman Permata. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada semua ibu bapa dan penjaga kerana memilih SK Taman Permata sebagai penempatan pertama persekolahan bagi anak-anak tahun 1 sesi 2022-2023. Untuk makluman sidang hadirin yang dihormati sekalian, Permata telah menerima pendaftaran seramai 115 orang murid tahun 1 sesi 2022 dan 2023, iaitu seramai 103 orang murid aliran perdana dan 12 orang murid bagi aliran program pendidikan khas PTKI. Oleh yang demikian, kami telah mengagihkan dan memuatkan lebih kurang 34 hingga 35 orang murid di dalam 3 kelas aliran perdana dan 1 kelas untuk murid-murid PTKI. Kelas-kelas ini telah dilabelkan mengikut nama kumpulan dan warna sepanjang minggu orientasi dan transisi ini. Setelah selesai program orientasi dan transisi, kelas-kelas ini akan diberi nama kelas yang lain seperti UIA, USM dan UKM. Semua murid di SK Taman Permata akan ditempatkan mengikut agihan ke kelas-kelas secara rawak tetapi seimbang dari aspek jantina, bangsa, agama untuk memudahkan mata pelajaran agama dan moral. Okey, bagi saksi diri, potensi diri melalui tahap pencapaian berdasarkan pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBD, pemerhatian guru kepada murid-murid sebelumnya juga diambil kira. Murid-murid yang perlu dibimbing untuk meningkatkan tahap pencapaian akan mengikuti kelas pemulihan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, program orientasi dan transisi akan bermula pada 21 Mac 2022 hingga 8 April 2022. Program ini akan berlangsung selama 3 minggu dan akan dilaksanakan dan dikendalikan oleh Cikgu Siti Nazirah selaku penyelaras tahun 1 dan guru-guru tahun 1. Pengisian dan aktiviti sepanjang minggu orientasi telah disusun mengikut modul BPK. Program orientasi dan transisi akan berjalan secara bersemuka, begitu juga sepanjang sesi PDP. Sekiranya tiada arahan perubahan terkini daripada KPM, insya-Allah sekolah untuk tahun 1 akan dibuat secara bersemuka tanpa penggiliran. Program transisi tahun 1 dirangka dengan memberi penekanan terhadap aspek sosio-emosi, kognitif dan fizikal murid bagi menyediakan mereka menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri di sekolah rendah. Program transisi tahun 1 diorganisasikan dalam 3 fasa, iaitu fasa persediaan 14 hingga 20 hari bulan 3, fasa penyesuaian 21 hingga 27 bulan 3 dan fasa kesediaan 28 hari bulan 3 hingga 22 hari bulan 4.
Pelaksanaan ketiga-tiga fasa ini memerlukan usaha dan penglibatan semua pihak, termasuk pentadbir sekolah, guru dan juga ibu bapa semua. Pembukaan sesi persekolahan tahun ini akan bermula dengan sesi pendaftaran murid-murid tahun 1 pada 10 hingga 12 Mac 2022. Hari pendaftaran ini akan melibatkan seorang wakil ibu bapa sahaja. Murid-murid akan hadir ke sekolah pada 21 Mac mengikut SOP pengoperasian sekolah yang telah ditetapkan. Ibu bapa tidak dibenarkan sama sekali memasuki kawasan sekolah. Ibu bapa penjaga hanya dibenarkan untuk menghantar anak-anak sehingga di pintu pagar utama sahaja. Ibu bapa tidak digalakkan untuk masuk di dalam kawasan sekolah bagi membeli buku dan sebagainya pada 21 Mac nanti, kerana kita telah menetapkan hari dan tarikh untuk ibu bapa berbuat demikian. Ibu bapa hanya akan datang untuk ambil anak-anak waktu balik sahaja dengan menunggu di pondok menunggu di luar pagar sekolah dengan mematuhi SOP, terutama sekali penjarakan. Pastikan ibu bapa menyediakan kertas A4 dengan menulis nama anak dan kelas dengan tulisan besar serta jelas untuk memudahkan guru memanggil nama anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Ibu bapa juga digalakkan untuk memastikan kesihatan anak-anak sebelum dihantar ke sekolah. Jika terdapat gejala atau tidak sihat, anak-anak tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Lakukan saliva test antigen kendiri jika anak ataupun keluarga sebagai kontak rapat ataupun bergejala, dan ibu bapa perlu memaklumkan ketidakhadiran anak-anak kepada penyelaras tahun 1 dan juga guru kelas. Ibu bapa perlu peka dengan tahap kesihatan keluarga masing-masing, memandangkan jangkitan COVID-19 ini sering berlaku di kalangan keluarga sendiri. Kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sangat diharapkan supaya tidak berlaku penularan di kalangan murid-murid di sekolah. Jika terdapat sebarang makluman jangkitan di kalangan murid atau guru, pihak sekolah akan maklumkan kepada keluarga yang kontak rapat sahaja untuk tindakan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu bangkitkan sebarang isu dalam perkara ini. Jika terdapat sebarang kemusykilan, ibu bapa boleh menghubungi penyelaras, guru kelas ataupun sekolah iaitu penolong kanan HEM untuk mendapatkan maklumat lanjut. Tuan-tuan dan puan-puan perlu yakin untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Jika berlaku sebaliknya, maklumkan kepada pihak sekolah. Ibu bapa yang saya hormati sekalian, sarana ibu bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa depan negara yang tercinta. Mengapakah ibu bapa perlu dilibatkan di sekolah? Okey, untuk faedah kepada murid, bagi mendapatkan grade yang lebih baik, untuk menunjukkan tingkah laku yang lebih baik, mempunyai kemahiran sosial yang lebih baik, dan supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan lebih mudah di sekolah. Okey, elemen-elemen yang menyokong pembelajaran anak-anak kita sebagai ibu bapa, kita juga adalah jurulatih, di mana kita menyediakan peluang dan ruang belajar yang seluas-luasnya untuk anak-anak belajar di sekolah dan di rumah. Kita ibu bapa juga sebagai mentor, iaitu menasihat, membimbing, mengajar, menjaga, menggalakkan, menunjuk cara dan sebagainya. Kita ibu bapa juga sebagai penyokong, di mana kita menyokong, mempertahankan dan meyakinkan anak-anak. Sebagai ibu bapa, kita juga mestilah sentiasa bermaklumat terkini dengan apa yang berlaku di sekolah. Kita sebagai ibu bapa menjadualkan kehidupan dengan mengatur kehidupan supaya aman dan tenteram, tenang dan bahagia. Kita sebagai ibu bapa adalah sahabat kepada anak-anak
dengan mendampingi anak-anak dan peka tentang perkembangan pembelajaran emosi, jasmani dan fizikal anak-anak. Sebagai makluman tambahan, ibu bapa perlu untuk membayar yuran tambahan dalam minggu transisi seperti lampiran melalui surat yang telah dihantar oleh pihak sekolah. Hebahan maklumat pendaftaran juga dikemas kini melalui saluran telegram rasmi tahun 1 untuk sesi tahun 2022-2023. Pada tahun 2019, amalan peperiksaan telah dimansuhkan. Untuk itu, konsep pembelajaran berorientasikan perkembangan anak-anak melalui keupayaan dan menyemai nilai-nilai murni berbentuk rutin harian yang perlu menjadi satu landasan kehidupan untuk jadi generasi lebih baik, dan nilai-nilai ini perlu diterapkan bermula daripada sekarang. Saya berharap anak-anak tahun 1 dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang faham. Dalam masa yang sama, murid-murid juga diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu melalui aktiviti-aktiviti yang mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur, pencapaian sedia ada dan dapat meningkatkan tahap keyakinan diri di kalangan murid, di samping dapat memantapkan pemumpukan nilai-nilai murni yang ada atau yang dibawa dari prasekolah. Pihak sekolah memohon kerjasama ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan untuk membimbing anak-anak untuk menempuh alam persekolahan yang baru. Jutaan terima kasih kepada ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang sangat saya hormati di atas segala kerjasama dan keprihatinan yang diberikan. Sekian, cikgu sayang kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti pada 21 Mac. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Kamsani bin Muhammad, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Taman Permata. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada semua ibu bapa dan penjaga kerana memilih SK Taman Permata sebagai penempatan pertama persekolahan bagi anak-anak tahun 1 sesi 2022-23. Untuk makluman, kami telah menerima pendaftaran seramai 115 orang murid tahun 1 sesi 2022-2023, iaitu seramai 103 orang murid aliran perdana dan 12 orang murid program pendidikan khas. Untuk pengetahuan, program orientasi dan transisi akan bermula pada 21 Mac 2022 hingga 8 April 2022. Program ini berlangsung selama 3 minggu, akan dilaksanakan oleh penyelaras tahun 1 dan guru-guru tahun 1. Program orientasi dan transisi merupakan satu program yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka di sekolah rendah. Program ini dirangka dengan mengambil kira kandungan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR. Dengan penekanan terhadap aspek sosio-emosi, kognitif dan fizikal murid. Program ini diharapkan dapat membantu murid dari pelbagai latar belakang, pengalaman pembelajaran dan perkembangan sosio-emosi untuk memulakan proses pembelajaran di tahun 1 pada tahap perkembangan dan pencapaian yang hampir sama. Pengisian sepanjang program orientasi dan transisi tahun 1 adalah berpandukan Kit Transisi BPK edisi 2022-21. Sepanjang tempoh ini, murid akan mengikuti aktiviti yang telah disusun di dalam modul orientasi dan modul PDP selama 3 minggu. Pelaksanaan rutin kelas, perbualan awal, aktiviti jom baca, aktiviti fizikal, suai kenal dan aktiviti pembelajaran
akan dilaksanakan semasa minggu pertama persekolahan. Manakala untuk 2 minggu seterusnya, murid-murid akan mengikuti aktiviti PDP secara bertema iaitu Saya Sihat, Saya Selamat, Mari Fikirkan, Detektif Alam dan Hidup Bersama. Selepas tamatnya program orientasi dan transisi, murid-murid tahun 1 akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual waktu seperti yang telah ditetapkan. Untuk makluman, bermula 2019, sudah tiada lagi peperiksaan pertengahan dan akhir tahun. PPD akan digunakan sepanjang tahun untuk menilai kemahiran membaca, menulis, mengira, menakul serta amalan nilai rutin harian. Saya berharap semua murid tahun 1 sesi 2022-23 dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru. Pihak sekolah memohon kerjasama ibu bapa penjaga untuk membimbing anak-anak untuk menempuh alam persekolahan baru. Jutaan terima kasih diucapkan di atas keprihatinan dan kerjasama yang bakal diberikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Nazatul Fiza binti Zainuddin, Besar SK Taman Permata, yang dihormati Encik Kamsani bin Muhammad, Guru Penolong Kanan Takdiran SK Taman Permata, yang dihormati Puan Nur Azhar binti Padaruddin, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum SK Taman Permata, yang dihormati Encik Mak Rosti bin Ishak, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas SK Taman Permata, dan seterusnya para ibu bapa, murid-murid tahun 1 dan juga murid-murid tahun 1 sesi 2022. Sekali lagi diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Encik Syamsuddin bin Latif, selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di SK Taman Permata. Dan untuk makluman semua ibu bapa, saya telah berkhidmat di SK Taman Permata ini lebih kurang selama 3 tahun. Dan di kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua ibu bapa murid tahun 1. Selamat datang dan juga selamat menjadi sebahagian daripada warga SK Taman Permata. Begitu juga kepada murid-murid tahun 1 bagi sesi 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ibu bapa murid tahun 1 bagi sesi 2022. Selamat perkenalan secara alam maya. Saya Puan Nur Azhar binti Padaruddin selaku PK Koko di SK Taman Permata. Seperti yang sedia maklum, pandemik telah berlaku bermula pada tahun 2020 menyebabkan pelbagai aktiviti berkaitan sukan secara bersemuka tidak dapat dijalankan dengan baik. Ini kerana sekolah perlu merujuk kepada arahan kementerian. Berdasarkan kepada pekeliling, segala aktiviti sukan secara bersemuka tidak boleh dijalankan. Kementerian hanya membenarkan aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Ini menyebabkan pelbagai aktiviti yang dirancang di dalam takwin tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Apabila sekolah dibuka kelak, ibu bapa dan penjaga akan mendapat 2 jenis borang yang perlu diisi dan dikembalikan kepada guru kelas. Borang pertama ialah kebenaran untuk mengikuti aktiviti pendidikan jasmani dan kesihatan di sekolah. Borang kedua ialah kebenaran untuk mengikuti aktiviti sukan seperti sukaneka dan sebagainya. Bermula pandemik 2020, pihak sekolah hanya sempat melakukan aktiviti sukaneka sahaja. Pada 2021, tiada aktiviti yang boleh dijalankan secara bersemuka. Hanya pertandingan secara online sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri maupun kebangsaan. Ibu bapa yang tidak membenarkan atau tidak memulangkan semula borang tersebut kepada guru kelas, pihak sekolah tidak akan membenarkan anak-anak terlibat dalam aktiviti secara bersemuka. Mungkin ibu bapa tertanya-tanya bagaimana aktiviti ini akan dijalankan. Aktiviti ini akan dijalankan mengikut SOP yang telah ditetapkan sebelum ini. Antara SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah ialah: pertama, jarak di antara murid adalah sejauh 1 meter.
Kedua, setiap peralatan yang digunakan akan disanitasi sebelum dan selepas digunakan. Ketiga, murid perlu membasuh tangan dengan sabun sebelum dan juga selepas aktiviti dijalankan. Murid juga tidak akan memakai pelitup muka ketika aktiviti sedang dijalankan. Namun, anak-anak akan dapat mengikuti aktiviti ini setelah mendapat persetujuan daripada ibu bapa dan penjaga. Itu sahaja daripada saya, Fikir Kokoh SK Taman Permata. Semoga anak-anak akan dilindungi Allah daripada segala mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak tahun 1 sesi pembelajaran 2022. Saya Cikgu Mat Rosli bin Ishak selaku Penolong Kanan Pendidikan Khas ingin mengucapkan selamat datang kepada semua anak-anak tahun 1 sesi pembelajaran 2022. Semoga anak-anak tahun 1 sesi 2022 sudah bersedia untuk hadir ke Sekolah Kebangsaan Taman Permata. Saya juga berharap semoga anak-anak tahun 1 2022 lebih bersemangat untuk belajar bersama-sama dengan rakan yang lain di tahun 1 pada tahun 2022 ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.